Okey. Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Okey, seperti yang saya cakap sebelum ni, saya nak semua orang dah ada tulis karangan yang saya dah bagi, dah siap tulis. Kalau tak ada, kita semak hari ni ikut bacaan daripada kawan kamu, semak jawapan kawan kamu tu. Okey? Daripada kawan kamu lah. Okey, tadi siapa? Amira nak baca? Okey. Okey Amira, sila. Yang lain tolong dengar, saya tak nak ada sebarang gangguan. Okey? Check jawapan kamu. Okey Amira, sila. Tulis sebuah karangan yang bertajuk Bagai Kacang Lupakan Kulit. Okey. Syamsul dilahirkan dalam keluarga yang susah. Bapanya seorang nelayan manakala ibunya suri rumah sepenuh masa. Dia mengidamkan satu kehidupan mewah seperti kawan-kawannya yang lain. Okey. Bagus, dapat yang lain tu? Okey, betul dah. Okey, perenggan kedua siapa nak baca? Ada yang nak baca perenggan kedua? Mira lagi. Orang lain mana tak salin ke? Saya nak yang orang lain dulu. Okey, Maisarah. Hanya dengan pendidikan sahaja dapat mengubah segala-galanya. Lantaran itu, Syamsul belajar bersungguh-sungguh. Dalam fikirannya hanya satu, ingin mengubah kehidupannya. Berkat kesungguhannya, dia telah mencapai keputusan yang cemerlang dalam UPSR. Keputusannya itu telah melayakkan dia terpilih ke asrama penuh. Di sana dia meneruskan cita-citanya. Akhirnya, dia berjaya masuk ke universiti. Kerjayaannya amat menggembirakan keluarganya, terutamanya ibu bapanya. Okey, bagus. Okey, perenggan ketiga. Betul dah? Okey, perenggan ketiga siapa nak baca? Lelaki tak ada pun yang nak cuba membaca. Pada yang baru masuk, buka buku penulisan kamu. Saya nak ada yang baca perenggan yang ketiga. Hafiz, perenggan ketiga? Boleh? Perenggan ketiga? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hafiz dulu lepas ni Amirul. Mana panjang umur dia. Siapa ayat mula dia, Cik? Saya terlupa. Pula apa yang terlupa? Allah. Apa ayat mula perenggan ketiga, Cik? Beberapa. Kan perenggan ketiga ayat pertama dia apa? Yelah, beberapa lah. Oh, beberapa. Ni. Salin ke tak tu? Beberapa tahun kemudian, Syamsul telah berjaya mengejar cita-citanya dan kini menjawat jawatan yang tinggi. Kejayaannya itu terus berubah. Terus ubah perangainya. Sekarang, Syamsul jarang pulang ke kampung. Perhatiannya kepada keluarga semakin kurang. Malah tidak mengambil tahu tentang hal keluarganya. Dia sanggup membiarkan ibu bapanya ternanti-nanti kepulangannya. Okey. Dapat semua? Okey dah. Yang itu. Okey, perenggan keempat. Amirul, boleh? Cikgu. Ya, saya. Yang ternanti-nanti kepulangannya dengan penuh kerinduan. Dia tertinggal lah. Kepulangan dengan penuh kerinduan. So Hafiz ada dengan penuh kerinduan. Saya. Kerinduannya. Okey. Ada suatu hari. Okey, semula Amirul, suara tak jelas. Pada? Okey, pada? Pada suatu hari, Syamsul mendapat khabar menyatakan bapanya sakit tenat. Syamsul menerima berita itu dengan bersahaja dan mengatakan bahawa dia tidak dapat cuti.
dia tidak pulang ke kampung untuk menjenguk bapanya yang sakit tenat. Okey. Akhirnya, bapa Syamsul meninggal dunia. Balasan yang Syamsul hulukan tidak setimpal dengan pengorbanan yang ditaburkan. Okey. Okey, bagus. Betul semua dapat? Samalah dengan saya. Okey, yang terakhir. Perenggan terakhir. Siapa nak baca? Siapa dapat perenggan terakhir? Haris? Dapat? Boleh baca perenggan terakhir tak Haris? Haris Haikal? Ya. Dapat tak perenggan terakhir? Tolong bacakan perenggan terakhir. Betul. Boleh Rania. Baca Haris. Perangai Syamsul. Syamsul tidak ubah seperti batu kaca terlupakan kulit, cepat melupakan asal usul setelah memperoleh berkesenangan. Kesenangan. Okey. Baik, terima kasih. Betul dah tu. Okey, jadi boleh faham ya cerita tu? Boleh faham ya? Okey, baik. Kalau dah faham tak ada masalah sebab macam itulah cara yang perlu kamu buat jika nak buat karangan berbentuk jenis peribahasa. Saya share sikit semula dekat sini. Kita ulang sikit. Okey. Okay, tengok sini semula pada slide saya. Okey, kalau karangan ni ditulis dalam bentuk cerita, jadi saya bagi pada awak itu adalah bentuk cerita, betul? Awak buat cerita. Okey, jadi cerita itu hendaklah mempunyai pertalian dengan peribahasa. Awak faham maksud? Awak buat karangan berdasarkan peribahasa tu dan sebaik-baiknya mesti ada nilai murni. Ada nilai murni tak kita bagi dalam cerita yang saya bagi tadi tu? Ada kan? Awak tahu apa pengakhirannya. Betul tak? Okey. Ada nilai murni iaitu kena ada rasa bertanggungjawab. Betul tak? Itu mak ayah dia. Syamsul sekarang ni dalam cerita bagai kacang lupakan kulit, maksudnya adalah orang yang tidak mengenang jasa orang lain. Jadi daripada permulaan cerita lagi, Syamsul tak hidup mewah. Kemudian dia berusaha sampai dia hidup mewah. Lepas dia dah hidup mewah, dia lupakan mak ayah dia yang dah pernah beri, masa dia kecil mestilah mak ayah dia yang beri duit, betul tak? Untuk dia belajar, kumpulkan wang. Tapi dia tak hargai pun benda tu. Sebab pada dia, dia seorang je yang usaha. Bukan je mak ayah dia yang usaha. Itu yang dia lupakan mak ayah dia walaupun ayah dia sedang sakit. Betul tak? Okay. Jadi nampak tak dekat situ ada sequence cerita. Ada dia punya turutan cerita. Jadi jika dapat soalan jenis macam ni, yang paling penting ini yang saya nak awak tahu, pengakhiran cerita ataupun penutupan mesti diletakkan peribahasa tersebut. Betul tak? Yang last kali Haris baca tadi. Amira Kasha bacakan ayat terakhir Amira. Perenggan terakhir. Perangai Syamsul tidak ubah seperti kacang lupakan kulit. Okay, Cepat melupakan asal usul setelah memperoleh kesenangan. Okey. Jadi nampak tak? Pengakhiran cerita tu mesti awak letak peribahasa tu. Tak kisahlah apa jenis peribahasa yang datang. Bila kamu buat karangan jenis cerita, hujung sekali mesti awak nyatakan peribahasa tersebut. Boleh faham? Tulis je semula. Okey. Berbeza kalau andai kata kita nak buat karangan jenis peribahasa yang berbentuk penerangan. Kalau penerangan, maksud peribahasa tu kita huraikan terlebih dahulu. Okey, siapa boleh bagi tahu saya? Dekat mana maksud peribahasa tu kita nak letak? Pendahuluan, isi pertama, kedua, ketiga atau akhir sekali? Kalau untuk berbentuk penerangan. Akhir sekali. Akhir sekali. Ya. Ya. Okey, cubaan. Ada lagi tak? Humairah kata isi. Ada lagi yang nak kongsi? Ni. Karangan berbentuk penerangan. Cerita dah settle dah tadi. Okey, sekarang kita nak pergi pada penerangan.
Tengok dekat situ. Maksud peribahasa perlu dihurai terlebih dahulu. Jadi dekat mana kita nak letak? Sofia, kongsi dengan kawan-kawan. Nur Sofia, dekat mana? Don't sleep. Dekat mana? Tak dengar pula suara. Tadi elok. Dekat mana Sofia nak letak? Dengar tak suara Sofia? Kenapa saya tak dengar? Saya tak dengar suara awak Sofia. Tak ada suara. Okay lah, tak apalah, betulkan awak punya mic tu dulu, okay? Hatim dekat mana? Sofia dah kongsi tadi. Semua orang boleh nampak kot dekat chat. Okay? Bila tak ada? Privately pada saya okay. Dia kata dihuraikan terlebih dahulu. Kalau terlebih dahulu maksudnya kita kena letak dekat pendahuluan. Hafiz sebab kita nak kena hurai dulu. Baru kita buat penerangan. Nampak tak? Hurai terlebih dahulu kemudian jelaskan fungsi dan kepentingannya dalam masyarakat. Kita bagi dekat pendahuluan dulu kemudian baru bagi fungsi dan kepentingannya. So ini perbezaan karangan jenis cerita, peribahasa cerita ataupun penerangan. Kalau cerita, peribahasa tu kita letak di akhir sekali. Tapi kalau bentuk penerangan, kita letak maksud peribahasa tu di atas sekali sebagai pendahuluan. Boleh ingat? Boleh faham? Bagi tanda bagus jika kamu faham. Kalau tak faham, tanya terus. Okey? Okay, yang baru masuk, saya ulang semula, sediakan buku penulisan sebab sekejap lagi saya akan buat penerangan mengenai karangan peribahasa berbentuk penerangan. Okay, tapi yang ni ringkas saja. Amirul ada apa ya? Angkat tangan Amirul. Ada apa-apa ke Amirul? Tidur. Ya? Nak jawab tadi tapi nak jawab. Okay, tak apalah. Okay. Boleh faham Jadi habis karangan berbentuk cerita. Kalau datang soalan pada awak, kalau contohlah saya buat assessment kan. Soalan dia macam ni lah. Tulis sebuah karangan yang bertajuk Bagai Kacang Lupakan Kulit. Jadi terpulang kamu sama ada kamu nak buat cerita ataupun penerangan. Boleh? Okey. Penerangan sekejap lagi saya terang Okey. Dan yang paling penting sekali, kamu kenalah faham maksud dia, baru kamu boleh buat karangan tu. Kalau tak faham maksud, jangan cuba-cuba jawab. Okey, saya risau terkeluar daripada topik, langsung saya tak baca. Apa cerita tak ada kena-mengena. Kita bagi bagai kacang lupakan kulit, pasal orang lupakan jasa, awak ingatkan tentang orang yang tak dengar nasihat. Salah lah. Okey, sangat penting untuk faham peribahasa. Okey. Okey, tak apa. Okey, baik. Sekarang buka muka surat baru, buku penulisan, tulis hari dan tarikh pada hari ini. Kita akan pergi kepada contoh karangan peribahasa berbentuk penerangan. Okey, untuk ini saya ada tulis dalam slide saya tadi. Cikgu ni nak kena tulis dalam buku apa ya? Dalam buku penulisan lah. Penulisan, okey. Yelah. Ini kan karangan. Ni kena tuliskan Cik? Ya, kena tulis juga. Okey, sebab kena ada dua-dua contoh. Kalau tak, bahagian mana tu Cikgu? Okay. Bahagian mana tu? Saya bagi 1 minit untuk sediakan buku penulisan. Kalau tak ada buku penulisan, tulis dalam kertas, nanti tampal dalam buku penulisan kamu. Tulis hari dan tarikh hari ni. Hari ni hari Khamis. Tarikh hari ni sangat cantik. 22 Oktober 2020. Okey. Dah sedia? Okay. Belum tak apa. Boleh baca dulu, ada satu contoh karangan tentang bagai kacang lupakan kulit juga. Dekat sini saya ada kongsi. Sebelum kita pergi seterusnya. Ya Umairah, kena salin. Okey, setiap slide saya hanya akan bagi masa selama 4 minit saja. 4 minit pula. 3 minit saja. Jadi tolong tulis dengan cepatlah. Cikgu, karangan ni kena salin ke? Tidak, saya bagi awak baca je. Nak tengok contoh lain macam mana kacang lupakan kulit. Sementara menunggu kawan-kawan kamu prepare buku. Yang baru masuk boleh sediakan buku. Siapa dah siap bagi tanda bagus supaya saya dapat pergi next slide. Khaira Anissa baru masuk. Amnah pun sama, betul? Boleh baca dulu karangan tu.
Ni beberapa idea lah yang kamu boleh buat. Kalau tak faham perkataan boleh tanya saya tentang karangan peribahasa ni. Pokok tak faham. Saban. Mas Sarah tanya saya ke tu? Ada perkataan tak faham ke? Ya Haras. Tapi bukan karangan yang saya tunjuk ni Haras tau. Yang lagi satu. Ini contoh je. Contoh cerita awak dah salin dah. Ini contoh lain saya bagi. Cikgu, Ya saya. saban tu apa? Yang mana? Saban. Perenggan ke berapa? 3. 1, 2, 3. Ayat yang ke? Pertama. Saban ni ke? Saban hari. Saban hari maksudnya tiap-tiap hari. Boleh juga guna perkataan saban. Terima kasih. Okay. Ni satu kosakata barulah. Cikgu, bertekad tu apa? Bertekad. Bertekad ke? Perenggan ke berapa? Ya. Perenggan kedua. Perenggan kedua. Pak Utih bertekad. Bertekad tu maksudnya determine lah. Sangat. Memang betul-betul nak buat. Okay? Okay. Ada lagi? Semua dah siap tulis hari dan tarikh. Kita nak buat karangan berbentuk penerangan. Saya ada sedia dalam slide. Kamu boleh ikut saja salin slide saya tu. Ni yang teacher tengah tunjuk ni kita kena salin ke semua ni? Tak, bukan. Yang ni contoh je. Saya suruh baca. God. Oh, wow. Karangan peribahasa seperti kacang lupa ke kulit. Pak Utih. Sorry. Okey, baik. Saya rasa semua dah sedia. Okey. Dah baca, okey? Ni baca saja, tak ada masalah pun. Saya tak suruh salin nak. Cuba bagi idea je untuk awak. Okey, kita pergi pada slide yang ini untuk penerangan. Okey, sedia? Okey, dalam pendahuluan perenggan pertama ini yang kamu kena salin. Okey, salin dahulu peribahasa biar lambat asal selamat. Okey, jadi tajuk karangan kita hari ni biar lambat asal selamat peribahasanya. Okey. Membawa maksud sesuatu pekerjaan yang hendak dibuat, biarlah dibuat dengan cermat dan berhati-hati supaya pekerjaan itu berhasil dengan baiknya. Jadi ini perenggan pendahuluan, tidak perlu 2 jari. Sebab ini baru pendahuluan. Boleh. Ya, tulis Insyirah. Salin semua, betul tu. Tolong salin sekarang. Yang ni saya dah bagi. Sepatutnya semua orang dapat. Hafiz salin tak tu? Cikgu, tak nampak skrin. Tak nampak skrin? Gelap. Tak nampak skrin, gelap. Yang lain pun tak nampak ke? Tak nampak seorang je? Saya nampak. Saya nampak. Saat lah tu. Saat mungkin line tak okey kot Saat. Oh, okay. Saya dah share okey dah. Tak ada benda pun. Orang lain semua nampak kan? Nampak. Okay. Saya bagi 3 minit Ada 2 minit lagi. 2, 2, 3 saya akan pergi slide yang kedua. Jangan tulis yang ni tau. Pendahuluan perenggan pertama. Tak perlulah tulis yang ni. Kamu terus je tulis macam karangan biasa. Faham tak? Okay, saya letak pertama kedua ni saya nak tunjuk kat awak je. Awak tulislah macam karangan biasa yang kita buat karangan tu. Okay. Nampak? Alhamdulillah. Tak nampak kena usaha sikit lah. Mungkin line problem. Cikgu, Ya? tulis dia punya tajuk ke? Sekejap, tulis tajuk dia. Sepatutnya betul adalah ke? tajuk peribahasa biar lambat asal selamat. Tulis peribahasa biar lambat asal selamat membawa maksud suatu pekerjaan tu ke? Salin. Yang ni untuk pendahuluan. Betul. Okay. Okay, ni salinlah dalam pendahuluan. Kalau tajuk, awak nak tulis tajuk dia peribahasa biar lambat asal selamat. Okay, tu tajuk dia. Kita salin daripada peribahasa ke apa ni? Ya. Salin daripada peribahasa ni, Hatim. Pendahuluan titik. Jadi peribahasa sampai baiknya. Itu sebagai pendahuluan. Yang ni tak payah tulis tau. Pendahuluan perenggan pertama ni tak perlulah. Saya nak bagi pada awak je tunjuk.
Ini pendahuluan. Awak terus tulis 6 perenggan macam biasa dalam karangan. Berbentuk karangan. Okey, 1 minit lagi. Ulil baru masuk kan? Ambil buku penulisan, salin. Ni saya bagi. Siapa dah siap? Boleh chat dengan saya dah siap ataupun bagi tanda bagus. Okey, okey bagus Sarah. Dah siap, okey. Okey, Mai Sarah siap. Munir, siap salin? Belum. Belum. Okey Haras, Mai Sarah sudah. Okey. Okey Ain. Cepat sikit saya ikut majoriti saja ni. Kalau majoriti dah siap, saya terus pergi saja. Okey, kejap lagi. Salin je dulu, nanti baru saya terangkan. Okey? Tapi kalau tak faham perkataan, boleh terus tanya je lah. Hana Sofia okey? Dah, teacher. Okey. Siapa tu? Hatim ke? Saya, teacher. Siapa tu? Saya tu siapa? Ziad ke? Ya, teacher. Suara awak lain lah Ziad. Okey, okey. Cikgu sudah siap. Dah. Okey, kalau dah siap, kita terus pergi perenggan yang kedua. Selang satu baris. Jap, cikgu. Saat? Saat. lagi teacher. Belum lagi. Tak apa, nanti boleh. Kalau tak sempat, check dalam VM lah, okey? Saya lain sikit je, Cik. Okey, okey. Okey, kalau macam tu saya terang sikit lah, okey? Sebab tu saya cakap tadi dalam karangan penerangan, peribahasa berbentuk penerangan. Peribahasa tu kita beri maksud pada perenggan yang pertama. Nampak tak dekat sini? Dia kata peribahasa biar lambat asal selamat membawa maksud. Suatu pekerjaan yang hendak dibuat biarlah dibuat dengan cermat. Jadi dalam perenggan pendahuluan tu kita dah terus buat maksudnya. Boleh faham? Okey, contoh saya bagi karangan. Tuliskan karangan tentang bagaimana acuan begitulah kuihnya. Jadi kamu pun akan buat kat sini. Peribahasa bagaimana acuan begitulah kuihnya membawa maksud. Apa maksudnya? Siapa tahu? Saya. Apa dia? Macam mana dia? Itulah jadi dia. Seorang dulu. Saya tu siapa? Sebut nama. Amirul. Okey, Amirul. Maksudnya? Macam mana dia jaga anak tu besar nanti macam tu lah jadi dia. Okey. Bagi ayat yang proper sikit lah, yang elok sikit. Kita nak tulis dalam kertas ni. Takkan nak cakap macam tu. Yang tu saya tahu. Saya tahu bahasa saya je. Okey lah, maksud tu sampai. Tapi macam mana nak bagi ayat yang lebih baik? Ada siapa nak cuba? Ziad, nak cuba? Oh, bukan. Azad mungkin nak cuba? Apa maksud dia? Apa? Apa maksud bagaimana acuan begitulah kuihnya? Bila contoh macam saya contoh mak saya nak jadi jurutera. Bukan. Contoh Amira Kaisha. Mak dia nak jadi juruterbang. Kaisha pun nak jadi juruterbang. Macam mak dia. Okey. Okay, apa yang Azad bagi tadi tu betul dan itu adalah contoh. Bukan penerangan. Dia bukan maksud lagi tu. Sofia bagus. Anak yang mengikut langkah ibu bapanya. Okey, maksud bagaimana acuan begitulah kuihnya membawa maksud. Anak-anak akan mengikuti jejak langkah ibu bapanya. Noktah. Cukup kat situ. Dah dapat pendahuluan awak. Faham? Okey, tapi itu untuk penerangan sahaja. Boleh? Okey dah. Okey, ini contoh je ya. Ataupun saya bagi, tuliskan sebuah karangan bagai mencurahkan air ke daun keladi. Bagi juga maksud. Siapa boleh bagi tahu maksud? Apa tu bagai mencurahkan air ke daun keladi? Tidak mendengar nasihat. Buat benda yang sia-sia. Siapa yang tak dengar tu?
tidak mendengar nasihat. Siapa yang tak dengar? Kucing? Ha, kucing. Sia-sia. Kucing tak dengar nasihat? Kita. Kita? Buat benda yang sia-sia. Manusia. Manusia tu siapa? Banyak sangat manusia. Kita Buat benda semua. sia-sia. Kita semua. Orang. Kita guna orang saja membawa maksud orang yang tidak mendengar Nasihat. nasihat. Baru Cakap. kita. Okay. So bagi ayat proper sikit. Okay. Baik. Okay. Dah habis perenggan pertama. Kita pergi pada perenggan yang kedua. Okay. Semua salin perenggan kedua. Okay. Pastikan ada 2 jari selang satu baris. Perenggan kedua, ada setengah-setengah orang tidak mahu sabar dalam membuat sebarang pekerjaan. Mereka mahu segera menyiapkan pekerjaan itu tanpa menghiraukan akibatnya. Okay. Cikgu, Ya saya. patutnya sesetengah orang. Tak ada masalah sebab sesetengah adalah kata ganda separa. Setengah-setengah adalah kita kata ganda penuhnya. Sesetengah boleh, setengah-setengah pun boleh. Okey Azad? Ni kena jarak 2 jari kan Mestilah dah masuk perenggan kedua. Pendahuluan ni saya dah cermat dah ni. Ya. Razak, awak tengah tulis ke tak ni? Tulislah. Kena tinggal sebaris je. Ini perenggan kedua Yang ke perenggan cermat. pertama ni? Okey cepat. Dengan kedua, Amirul. 3 minit daripada sekarang. Perenggan kedua kena buat ya Haris. Buat. Perenggan kedua. Jadi inilah maksudnya tadi ni. Perenggan kedua awak bagi penerangan sedikit. Biar lambat asal selamat awak bagi maksud. Selepas maksud awak bagilah satu huraian. Ada setengah orang tak sabar buat pekerjaan. Dia nak cepat je. Tanpa hiraukan akibatnya. Tadi ada orang mengaku. Saya lah tu macam ni. Ada yang nak buat ke? Ada yang nak mengaku dia macam ni? Tergesa-gesa nak siapkan kerja sampai tak fikir apa kesannya? Tak ada? Tak ada? Alhamdulillah. Ada. Siapa? Awak? Ada je orang yang macam tu. Kalau tak keluarlah peribahasa biar lambat asal selamat. Betul tak? Dah cikgu. Hidup. Okay. Okay, 3 minit dari sekarang, 2 minit daripada sekarang. Ada chat yang berkaitan ke? Okey, Damia siap. Sarah, Humaira bagus. Pendek je pun kan. Karangan jenis penerangan, peribahasa penerangan biasanya lebih ringkas lah. Tapi Dah dia cikgu. tak menarik sangatlah berbanding cerita. Saya sangat suka kalau awak buat jenis cerita. Sudah, Nak cikgu. tahu apa cerita awak. Siap Okey, Sudah. ramai yang dah siap. Saya ikut majoriti. Okey, kita pergi pada Kejar cikgu. Okey. 1 minit lagi boleh? Astaghfirullah. 1 minit saya bagi. Tak apa, tak sempat tengok dalam VM Ulil siap. Okey, Haras. Okey. Siap Ziad. Okey. Saat dah siap belum? Saat? Tanpa menghiraukan akibatnya. Okey. Okey. Okey, kita terus pergi yang ketiga. Sekejap cikgu, saya belum cikgu. Azad sampai mana? Azad baru sampai mana? Sampai dah sebarang ni. What? Nak cakap apa tadi? Sampai mana Azad? Sebarang Okay, tak apa nanti saya pekerjaan. tak apa nanti saya ulang balik Setiap ni saya akan ulang balik okey Azad. Nanti tak sempat ikut je, okey? Boleh?
Okay. Okey, saya teruskan slide yang seterusnya sebab dia pendek je pun. Jadi kita buat sekejap je. Okey. Okey, perenggan ketiga. Sebagai huraian. Okey, sebagai menghuraikan peribahasa di atas, saya akan mengambil contoh seorang pemandu kenderaan. Okey, untuk perenggan ketiga, awak beri contoh. Biar lambat asal selamat. Contoh apa? Yang ini dia bagi pemandu kenderaan. Pemandu itu memandu kenderaan dengan laju kerana dia ingin segera sampai ke tempat yang ditujui. Tanpa disedari perbuatannya itu berbahaya kepada dirinya sendiri dan juga orang lain. So ini berkaitlah dengan peribahasa biar lambat asal selamat. Okay, ada tak sesiapa yang nak bagi contoh lain yang berkaitan dengan bagai biar lambat asal selamat? Ada? Ada je. Apa dia Saad? Yang ni jadi kat sekolah lah je. Sekolah? Ada student dia tulis laju-laju kan. Saya pun tulis lambat-lambat sikit. Lepas tu ambil dia masa cakap, lah. alamak salah lah. Lepas tu cikgu padam. Lepas tu kena padam semua ayat. Saya selamatlah, saya saya tengah buat. Okey. Jadi Saad memberi contoh seseorang pelajar yang membuat kerja dengan cepat tetapi akibatnya hujungnya salah. Betul? Ya. Okey Saad. Okey. Dia cakap tu itu bukan contoh tu tadi cik. Itu cerita je. Yalah contoh yang itulah betul lah tu samalah dengan cikgu. tadi. Cerita habis. Yang lain ada nak kongsi selain daripada orang yang menulis lagi? Lagi selain daripada tu? Biar lambat asal selamat. Ya, ni untuk perenggan ketiga ya. Ada yang nak kongsi? Selain pada tu, seorang pemandu buat kerja cepat tapi tak betul akhirnya. Lagi? Apa lagi yang boleh berkait dengan biar lambat asal selamat? Tak ada dah, tak ada orang nak kongsi. Dia pun tak tahu. Ada lagi cik. Siapa tu saya? Saad dah lah, Saad dah bagi dah tadi. Saad salin dulu cepat. Saya nak bagi contoh je. Okey Hatib. Saya nak bagi contoh je. Okey, contoh apa? Contoh dia macam mak suruh contoh Mak suruh ambil sup ke apa, jadi janganlah laju-laju sangat kan. Tumpah nanti. Makanlah maksudnya. Asalkan selamat. Macam makanan ke sup ke jangan tumpah lah. Okey. Contoh kalau kat sini sebagai menguraikan peribahasa di atas, saya akan mengambil contoh seorang yang sedang makan. Betul? Seorang yang sedang makan. Ketika makan, kita hendaklah makan dengan sopan. Betul? Jika tak makan sopan, nanti apa akan jadi? Macam itulah. Okey, bagus Hatim. Okey, Ulil nak cuba? Sikit nanti mampu. Ulil nak cuba ke? Bagi contoh biar lambat asal selamat. Macam pergi kedai tu kan ada kedai tu dia buat promotion. Okey. Lepas tu? Lepas tu masa nak pergi tu ramai orang nak je. Itu dah yang cakap. Okey, lagi? Tu je? Teacher tak dengar sangatlah suara awak Uli tersekat-sekat. Ya Rania, kenapa? Rania panggil saya. Okey, boleh juga bagi contoh sekarang ni. Anak-anak murid kan awak-awak ni suka naik basikal, betul tak? Contohnya seorang penunggang basikal. Contohnya. Basikal. Ataupun nak lintas jalan raya ke apa. Bagus. Nak lintas jalan raya, nak laju aja balik rumah. Tak tengok kiri kanan. Lepas tu? Jadilah. Last tengok Terlanggar nanti, ini bukan setakat selamat, ini setakat boleh mati terus. Okey, boleh juga. Jadi apa-apa saja contoh yang berkaitan dengan peribahasa tu awak boleh bagi, tak ada masalah. Ini cara nak menerang. Saya dah siap. Okey, dah siap?
Saya rasa semua orang dah siap. Kita pergi pada perenggan yang keempat. Lagi sikit. Rani ada kongsi. Encik Roslan memandu dengan cermat untuk pulang ke kampung kerana dia memegang prinsip biar lambat asal selamat. Ini boleh jadi penutupan. Okey Rania? Ada lagi orang belum. Ada lagi yang belum? Punyalah panjang kita cerita tadi. Belum lagi? Okey, 1 minit dah. Lepas tu saya tak nak dah. Okey. Kalau belum janganlah chat. Nanti lagi lah membazir masa. Okey. Kita bagi 1 minit je lagi. Okey, ada lagi contoh berjalan, contoh naik basikal. Apa lagi contoh biar lambat asal selamat? Ni lagi yang nak kongsi. Ada dah. Jadi tak kisahlah dalam Bila nak jalan lepas tempat tu baru lepas kena mak. Lepas tu nak lari-lari pula. Sudah berjalan lah kan. Jangan. Okey, cukup 1 minit. Kita pergi perenggan yang seterusnya. Perenggan keempat. Okey, dalam perenggan keempat kamu cerita akibat. Sekiranya dalam perjalanan itu sesuatu perkara yang tidak baik berlaku ke atas dirinya, misalnya kemalangan. Jadi pemandu itu akan menyesal kerana perbuatannya itu. Ketika itulah dia akan terfikir perkara itu tidak akan terjadi jika dia sabar dan cermat ketika memandu. Okey, dalam perenggan seterusnya kamu huraikan contoh tadi apa akibat daripada sikap dia yang sebelum ni. Okey, contoh kalau tadi ada yang bagi Saad kata tulis cepat-cepat. Jadi apa akibatnya dekat sini? Tak salah. Tulisan tak cantik. Tulisan jadi tak kemas. Betul. Lepas tu kena marah dengan cikgu. Tulisan cakap ayam. Tak faham. Kalau salah itu kira dengan fikiran bukan tulisan bang. Okey, lagi apa tadi Ziad? Ziad kongsi apa tadi Ziad? Tak dengar Ziad cakap apa tadi? Salah Salah tulis kan? Cepat sangat terus jadi salah tulis. Dah salah tulis, kena padam semula. Itu kesan lah tu. Betul lah tu. Lagilah. Dalam menunggang basikal, nak cepat-cepat ataupun berjalan nak cepat-cepat pun jadi kemalangan juga. Awak bagilah contoh dia yang saya baru lebih sedar. detail. Kalau nak repair something, kalau nak repair satu macam nak repair basikal ke apa, jangan cepat-cepat. Nanti repair tu tak betul, jatuh betul-betul nanti. Okay, kalau nak repair juga. something kan macam repair kereta, nanti jalan-jalan tengah-tengah raya habis. Rosak semula lah maksudnya, betul? Ambil masa tapi janganlah terlalu lama. Okey, Rania dah siap. Okey. Kejap je. Ya, saya bagi awak 3 minit. 2 minit lagi tinggal. Dalam perjalanan itu, sesuatu perkara yang tidak baik berlaku ke atas dirinya. Dirinya misalnya kemalangan. Tak ada nokta. Oh, ya. Misalnya kemalangan. Oh, tidak. Koma je. Koma saja Betul dah tu. Bukan yang tidak baik berlaku ke atas dirinya misalnya. Tidak baik berlaku ke atas dirinya misalnya. Tidak. Sebab misal ni adalah ayat contoh kan. Awak boleh sambung je ayat contoh dengan misalnya. Perkataan misalnya. Betul je. Tak salah. Okay, siap. Saad dah siap dah. iPhone 11 Pro Max. Saad kan? Betul? Saya guna iPhone XR Ustaz. Teacher saya sangat iPhone. Habis siapa yang... Kita tak tahu siapa iPhone 11 Pro Max. Saya tak tahu. Cakap tu inilah baru kita panggil betul-betul imposter ni. Pembunuhan. Oh, saya tak cakap dengan Faris. Mana Faris? Faris okey tak Faris? Biar lambat selamat. Faris okey tak Faris? Apa? Okey, 1 minit terakhir. Kita nak pergi perenggan yang terakhir. Perenggan yang terakhir. Okey, semua dah habis?
Bagi tanda Belum. bagus jika dah habis. Saya dekat cermat ketiga. Saya lagi satu perkataan je, teacher. Okay. Memandu. Okay, Mansara. Dah, siap. Siap. Okay. Okay. Siap. Okay, kita pergi. Dah cukup 1 minit. Perenggan yang terakhir. Okay, ini perenggan kelima, penutupan. Okay, bagilah kesimpulan kamu. Peribahasa di atas adalah satu contoh yang paling baik dalam kehidupan kita seharian. Orang yang selalu mengamalkan Saya peribahasa kali ini kita buat karangan hari ini dengan karangan semalam. Saya rasa karangan semalam lama. Karangan ni dah penutupan dah. Sebab Semalam saya sampai kena ambil lagi minit lagi untuk siapkan penutupan. sebab saya bagi contoh kat sini, awak tak perlu dengar. Betul tak? Laju dulu. Kalau dengar tu ulang tu. Okay, jadi orang yang selalu mengamalkan peribahasa ini akan sentiasa selamat dan setiap pekerjaan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Okey, cuma ada dalam karangan ni agak kurang adalah penanda wacana. Sepatutnya kena adalah penanda wacana, kesimpulannya, antaranya kan. Okey. Kosong kat sini tak ada penanda wacana lah. Kalau ada penanda wacana lebih bagus. Okey. Siapa yang conteng skrin saya ni? Berapa kali saya nak cakap jangan conteng skrin. Saya tahu Saya ada awak nampak Peace King tadi nama dia satu. tak perlu nak conteng skrin saya. Nampak dia senyum. Jadi Okey, boleh tambah Damian nak tambah penanda wacana? Okey, tak ada masalah. Sepatutnya kat sini kena ada kesimpulan. Yang sini tadi patutnya adalah. Okey, akhir sekali. Okey, boleh je. Okey, tak ada masalah. Tapi tak ada pun tak apa. Cuma markah akan kurang lah. Okey. Ada penanda wacana lebih bagus lah. Cuma contoh yang saya bagi ni tak ada penanda wacana. Okey. Okey, 2 minit lagi untuk salin. Okey. 1, 2, 3, 4. 4 orang dah siap. Hafiz, dah siap salin belum? Dah. Pastikan karangan ni ada ya. Okey, penting karangan ni. Insyirah dah siap ke? Nur Insyirah. Dah. Ain, siap Ain? Okey, baik. Jadi, nampak tak perbezaan bagaimana kita nak buat? Saya harap habis sebab saya nak pergi pada slide yang pertama. Saya nak buat penerangan sedikit supaya awak pun boleh catat dalam buku awak tu ya bila kita nak buat karangan jenis penerangan. Okey. Cik, saya nak tanya Cik. Apa dia? Peribahasa ni bidalan kan? Jenis biar lambat asal okey betul? Betul? Pandai pun. Ada nasihat kan? Dia adalah nasihat betul? Allah. Habis dah. Okey. Boleh ada apa-apa lagi? Saya terangkan sedikit. Okey. Jadi bila awak nak pilih karangan contoh berbentuk penerangan, sangat penting yang pertama beri maksud terlebih dahulu. Okey, dah siap beri maksud. Perenggan kedua kamu beri huraian mengenai peribahasa tersebut. Okey, kalau anda kata awak pilih bagai mencurahkan air ke daun keladi. Macam mana awak nak buat penerangan? Siapa boleh kongsi? Dia ubah sikit ayat ni, jadikan bagai mencurahkan air ke daun keladi. Saya. Okey, Amirul? Ada setengah-setengah orang tidak mahu mendengar nasihat. Okey. Jadi, itu je. Membuat tak. Sekejap. Yang saya tahu atas ni je nak tukar.
Tak Terangkan fikir sikit lagi. Siapa yang bagi nasihat dia tak nak dengar? Mungkin awak boleh guna yang tu. kepada orang yang tidak mendengar. Bagi contoh lah. Okey, ada sesetengah orang yang tidak mendengar nasihat orang lain. Daripada orang lain. Mereka hanya mahu mendengar mendengar nasihat sendiri. Sendiri nasihat diri sendiri. Mereka hanya mahu mendengar mereka hanya mengikut kepala sendiri. Mengikut kata hati sendiri. Bukan kepala sendiri Okey. Betul? I follow my own rules. Dia nak ikut cakap hati dia sendiri je. Dia tak nak dengar langsung. Tak nak terima langsung pendapat orang lain. Okey, bagus. Itu perenggan kedua. Kemudian perenggan terima kasih. Untuk perenggan ketiga baru bagi contoh. Okey, masih lagi peribahasa yang sama, bagai mencurahkan air ke daun keladi. Ada yang nak cuba? Okey, bagi contoh. Hafiz mungkin nak bagi contoh? Tak nak dah? Siapa lagi nak bagi contoh? Contoh apa? Contoh untuk bagai mencurahkan air ke daun keladi. Untuk perenggan ketiga. Untuk perenggan ketiga kamu bagi contoh dia. Contoh cerita orang yang tak dengar nasihat. Itu dia. Ziad nak kongsi? Tak ada orang nak cuba? Saya. Amira Kasha tak nak cuba? Contoh orang tak nak dengar nasihat. Saya. Maisara? Sofia? Nur Sofia? Ana. Never mind. Macam mana ni? Macam mana nak buat karangan ni kalau tak lepas ni? Cik, saya buat kat chat. Buat dekat chat. Okey, saya tengok sekejap. Iqbal tidak mendengar nasihat ibunya. Okey. Contohnya, Iqbal tidak mendengar nasihat ibunya. Ibu dia pesan apa? Teranglah. Buatlah cerita sikit. Iqbal jangan marah ni contoh je. Iqbal tak ada kot rasa saya. Contoh tak apa. Bukan Iqbal yang tu. Ramai lagi Iqbal kan? Ada banyak lagi. Iqbal dunia ni kita cakap nama. Okey. Jadi boleh lihat sini sebagai contoh seorang anak yang tidak mendengar nasihat ibunya. Ibunya sering kali memberi nasihat supaya apa? Supaya hendaklah mandi tiap-tiap hari, contoh. Tapi anaknya tak nak mandi. Betul? Ada tak orang yang tak nak mandi? Mentang lah PKP. Jadi busuk. Tak nak mandi. Busuk je tak jadi masalah. Okey, jadi dalam perenggan ketiga kamu bagilah contoh. Okey, secara detail pun boleh. Apa kaitan dengan peribahasa kita? Boleh faham? Okey, dan perenggan keempat kamu beri akibatnya. Tak nak dengar nasihat. Okey, apa akibatnya nanti? Bila dia tak mandi, contoh mak dia bagi nasihat suruh mandi. So akibatnya? Busuk. Okey. Busuk biasa sajalah. Orang tak nak dekat lah, betul tak? Okey, betul lah. Okey, busuk orang tak nak dekat. Yang paling teruk sekali. Apa yang akan jadi? Pening. Bagi the worst one lah. Pening. Orang tu mudah mendapat apa? Corona. Penyakit. Orang tak mandi, okey, mudah mendapat penyakit. Bakteria dekat kita. Corona. Makan tak basuh tangan. Itu juga sebahagian kan, betul tak? Tak basuh tangan makan, apa yang jadi? Cirit-birit, sakit perut. Betul tak? Okey? Itu pun salah satulah. Okey, kalau anda kata maknya larang daripada pergi mandi sungai. Dia tak dengar. So apa akibatnya? Nanti dia lemas. Mati lemas. Boleh jadi lemas. Dapat Walaupun pandai balasan. berenang, tapi jika arus terlalu kuat, tak mampu nak lawan, boleh juga menyebabkan lemas. Okey, dekat sinilah keempat ni awak kena cerita apa akibatnya. Faham? Okey, dan sebagai penutupannya barulah kamu bagi
kesimpulan. Peribahasa tu satu contoh yang baik atau tak? Berguna untuk kita atau tidak? Okay, perlu tak kamu amalkan sentiasa? Okay. Jadi sebenarnya mudah sahaja karangan jenis ini. Cuma yang penting nak pilih. Okay, so penutup macam ni lah. So, kalau kamu dapat soalan. Okay, kalau kamu dapat soalan sebegini, apa pilihan kamu? Kamu nak buat karangan cerita ataupun penerangan? Saya nak dengar sikit. Sofia, awak nak pilih apa? Nur Sofia. Sofia, karangan cerita ke karangan penerangan? Topik, tajuk kita bagai kacang lupakan kulit. Sofia? Tak dengar suara Sofia ni mana? Tak tahu nak pilih mana satu. Kalau Hafiz, awak nak pilih karangan jenis macam mana? Sofia cakap cerita. Oh ya, saya tak dengar suara Sofia. Oh, jenis cerita. Kalau yang bertajuk bagai kacang lupakan kulit. Apa pilihan teacher tadi? Dia ada dua je pilihan kalau karangan peribahasa ni. Cerita ataupun penerangan. Kalau awak buat cerita ke penerangan? Saya buat cerita lah. Okey, cerita lebih mudah. Okey, Faris? Awak pilih apa, Faris? Karangan cerita. Penerangan. Okay, cerita. Okey, siapa yang pilih penerangan? Ada tadi Saya. siapa tu saya? Ziyad. Kasha pilih cerita. Saya lah yang Vivo ni. Siapa tu? Azad ke? Cik Syari tak jumpa pula. Azad lah. Awak pilih penerangan. Okey, tak ada masalah. Nak pilih mana-mana satu tak ada masalah. Tapi saya sangat galakkan awak pilih cerita lah. Okey, cerita lebih mudah awak nak karang, betul? Okey, tapi yang paling penting mestilah faham karangan, maksud peribahasa tu. Kalau tak faham, jangan pilih soalan ini. Boleh? Okey. Melainkan susah sangat dah tak tahu. Saya memang tak galak lah sebab saya risau awak tersalah maksud. Boleh? Tapi unless lah kalau kita mudah faham peribahasa yang mudah terfaham. Melainkan awak faham lah. Kalau awak faham. Kalau awak faham dah peribahasa tu, saya rasa awak memang boleh karang sebab awak pelajar ni imajinasinya tinggi. Okey, awak banyak membaca, awak tahu macam mana nak buat cerita kaitkan dengan peribahasa tu. Yang penting perlu tahu kalau awak pilih cerita, perkataan bagai kacang lupakan kulit ni mesti berada di penutupan. Okey, kalau kamu pilih penerangan, pastikan maksud tu berada di perenggan pertama. Boleh? Okey. So, kalau anda kata saya keluarkan dalam assessment, bolehlah kan? Bolehlah jawab kan? Okey. So, ingat semula segala peribahasa yang kita dah belajar sebelum ini. Okey, mana tahu salah satu keluar daripada apa yang saya bagi. Sekurang-kurangnya kamu pandai nak buat dan kamu dah faham maksud. Jangan kata nanti saya keluar, cikgu tak belajar lagi yang ini. Adalah tu. Okey. Okey, senang atau susah karangan jenis peribahasa ni? Mai Sarah, senang ke susah karangan bentuk peribahasa? Senang ke tak? Susah? Senang sebenarnya. Senang bolehlah cikgu. Senang saat kalau kamu faham maksud. Okey, dan kamu pilih jenis cerita. Okey, kalau andai kata tak faham, memang kamu akan anggap benda ni susah. Okey. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Ada apa-apa nak tanya tentang kita punya perbincangan hari ni? Okey, daripada slide pertama. Okey, tengok slide pertama. Saya rasa tak ada masalah lah. Okey, yang penting faham dahulu. Ada apa-apa pertanyaan tak? Ustaz Fikri masuk. Okey. Okey. Baik, untuk kelas hari esok. Ni untuk hari esok Saya mahu setiap orang esok kelas revision kan, discussion.
Untuk kelas hari esok, saya mahu setiap orang cari satu peribahasa selain simpulan bahasa. Saya tak nak kaki ayam yang tu, saya tak nak. Cari satu peribahasa yang dia rasakan orang lain tak tahu. Orang lain tak pernah dengar peribahasa tu. Boleh? Okey, carilah dalam Google, carilah dalam buku. Esok Saya dah dapat satu dah, teacher. Okey, dah dapat, kongsi hari esok. Saya nak semua orang boleh kongsi hari esok beserta maksudnya. Okey, sebab kita nak tambah lebih banyak peribahasa. Okay. Saya nak awak cari satu je, kalau dapat lebih pun tak ada masalah lah. Okey, semua saya nak dengar satu setiap orang. Tambah kosakata? Tambah kosakata lah. Kosakata peribahasa kamu. Okey? Kalau peribahasa yang mudah difahami boleh ke? Mudah difahami boleh, tapi yang pastikan orang jarang dengar lah. Okey? Kalau anda kata yang saya dah bagi, bagai murai tercabut ekor, awak nak bagi juga. Semua orang dah tahu, betul tak? Jadi no use lah, tak tambahlah kosakata baru kita. Saya nak kosakata peribahasa yang baru. Cuba cari, pastikan maksudnya baik-baik belaka ya. Boleh tak? Okey tak okey? Boleh ya semua? Seorang satu saja. Jangan tak masuk pula kelas saya hari esok. Cikgu suruh cari satu, nangis. Tak nak cari. Langsung tak nak masuk kelas teacher. Boleh cari dalam internet, boleh cari dalam buku, boleh tanya ibu bapa kamu. Orang dulu-dulu, ibu bapa kita zaman-zaman dulu sangat banyak peribahasa. Cuba tanya mak ayah awak. Okey, mesti boleh bagi. Okey. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada, kita boleh endkan kelas kita. Ada apa-apa? Tak ada Okey, kalau ada apa-apa masalah, kumpulkan soalan. Esok boleh tanya. Okey, Haris, saya nak hari esok. Ni bagai cempedak apa? Okey, jangan lupa hari esok. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Okey.